A'udzu billahi samii'un 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi qail laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Al-haya'u minal iman. Ayuhal muslimin wal muslimat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang diraihkan pengurusi surau Al-Falah, staf pimpinan surau, staf pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan haji, ibu-ibu hajah, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah bila mana masih lagi Allah Ta'ala sayangkan kita, dan semua kurniaan-kurniaan yang diberikan kepada kita masih lagi ada pada kita, dan ada sebahagiannya Allah Ta'ala dah mula ambil. Banyak kurniaan. Kalau tengok nyawa kita daripada mula lah. Ada pun pandangan kita, ada separuhnya, dah separuh tak nampak. Pendengaran begitu juga. Jadi walau bagaimanapun keadaan kita, Allah Ta'ala bagi, alhamdulillah dapat kita beribadah dan dapat kita pergi ke surau, ke masjid, melakukan solat berjemaah. Mudah-mudahan panjang umur kita, sebentar lagi kita dapat sembahyang secara berjemaah. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik, kita masih lagi dalam bulan Merdeka. Merdeka. Ada orang tak sebut merdeka, dia sebut mau duit ke? Mau duit. Jadi alhamdulillah, merdeka ni satu benda yang dalam Islam disuruh kita syukuri nikmat merdeka. Merdeka ni bukan percuma, tuan-tuan. Merdeka ni tidak didapat dengan percuma. Merdeka ni ada yang orang membayarnya dengan keringat. Ada orang yang membayar merdeka ini dengan wang ringgit. Begitu juga ada orang yang membayar harga merdeka ini dengan nyawa. Orang melawan penjajah. Salah seorang dia kalau kita tengok yang disebut-sebut di antaranya ialah Tok Janggut. Tok Janggut ni siapa dia, tuan-tuan? Tok Janggut ni orang yang mengaji di Mekah. Nama sebenar dia Haji Hasan bin Munas. Ketika Malaysia dijajah, dia berada di mana? Dia berada di Mekah mengaji. Mengaji. Dan ketika Malaysia dijajah, masa tu tanah Melayu dijajah, guru pada dia cakap, baliklah kamu, berjuanglah untuk kemerdekaan negara kamu. Dia mengaji. Dia pergi Mekah tu untuk mengaji. Dia orang mana, tuan-tuan? Tok Janggut? Orang Kelantan. Kenapa panggil Tok Janggut? Sebab dia ada janggut lah. Dia ada janggut panjang. Kalau tengok gambar dia, berjanggut panjang dan berserban. Dia balik dan dia berjuang. Dan dia di antara orang yang membayar harga merdeka dengan nyawa dia. Kita bersyukur. Masih lagi kita merdeka dan bebas untuk beribadah. Tuan-tuan tengok Palestin. Palestin belum merdeka lagi. Saban hari ada je orang yang cedera ataupun dibunuh orang Palestin. Menumpang di bumi sendiri. Gitu. Masjid Al-Aqsa tu Nabi sebut masjid yang ketiga besar. Tapi nak semayang payah. Semayang dikelilingi oleh orang yang pegang
senjata. M16. Itu pun ramai juga orang pergi semayang berjemaah. Dekat sini tak ada pun orang pegang senjata, tak ada pun ramai. Kalau pegang senjata, jawabnya Tok Imam dengan saya pun tak ada dah. Tengok ada pegang M16, apa hal macam cabut balik. Begitu juga dengan Kashmir. Tuan-tuan tengok Kashmir. Saya pergi Kashmir tahun 2019. Kashmir ni di antara wilayah yang dijajah. Dia nak merdeka tak boleh. Sebahagian negara dia diperintah, dikuasai oleh Pakistan. Sebahagian negaranya diperintah oleh India. Dulu dia ada wilayah autonomi dia panggil. Yang diperintah oleh orang Kashmir sendiri, sangat tak. 2019 ditarik balik. Kashmir diperintah oleh India sebahagian. Waktu saya pergi sana dulu, saya duduk dekat houseboat tu. Orang yang tukang masak tu Ibrahim nama dia. Dia cakap, you see my people. Dia cakap, kau tengok orang-orang Kashmir sama macam orang Palestin, tuan-tuan. Hari-hari ada saja orang yang dibunuh. Tapi tak masuk TV macam Palestin lah. Tapi sama aja. Maknanya tu harga sebuah kemerdekaan tu perlu dihargai dan disyukuri nikmat merdeka, dapat bersemayang, dapat beribadah. Dan dapat mengaji. Mengaji. Baik, berapa lama kita mengaji? Saya tanya tuan-tuan. Berapa lama kita mengaji? Kita belajar sekolah rendah lama. Belajar akademi lah lama. Sekolah rendah 6 tahun. Itu tak masuk tadika. Kalau bayar-bayar segini semua ni tak jumpa tadika ni. Saya pun tak ada tadika. Sekolah rendah ya 6 tahun. Ada yang sampai SRP. Tapi orang lama-lama mungkin tak jumpa SRP, dia jumpa LCE. LCE macam motor lah, LCE. Dia tak jumpa SPM, dia jumpa MCE. Berapa tahun? 5 tahun. 5 campur 6 berapa? 11 tahun kita belajar akademi. Sambung diploma lagi 3 tahun, jadi 14 tahun. Sambung ijazah 2 tahun, jadi berapa? 16. Master 2 tahun, 18. PhD 2 tahun, 20 tahun. Dia mengaji fardu ain berapa tahun? Tanya diri kita masing-masing. Faham ke kita tentang tauhid? Faham ke kita tentang fiqh, usul fiqh? Faham ke kita tentang tasawuf? Itu sebab banyak di kalangan orang Melayu yang tak mengaji, dah tua dah, tak tahu tauhid, tak tahu fiqh, tak tahu tasawuf. Semayang tak tahu mana rukun, mana sunat ab'ad, mana sunat hayat. Tu belum tanya lagi mana dalam tauhid, mana sifat, mana zat, mana af'al, mana asma' Allah Ta'ala. Tauhid kena mengaji, wajib mengaji. Belum sebut lagi bab Fatihah. Wajib semua orang mengaji bab Fatihah. Sebab Fatihah itu digunakan, wajib bacaannya dalam sembahyang. Baik, kalau ada masa kan kita cerita mana sifat, mana dia zat yang dikatakan zat, mana yang dikatakan af'al Allah Ta'ala, dan mana yang dikatakan asma' asma' Allah Ta'ala. Pada yang ada kitab, buka muka surat 83. Kita mengaji ni kitab ni dalam bab apa ni tuan-tuan? Bab malam pertama di alam kubur ni dalam bab apa? Bab tasawuf. Zikrullah, mengingati mati, berzikrul maut. Mengingati mati ni dalam bab tasawuf. Tapi pelajaran yang mula-mula yang suruh dibelajar apa dia? Tauhid. Awaludin ma'rifatullah. Man arafa nafsi faqad arafallah. Siapa kenal diri dia, dia kenal Allah. InsyaAllah. Baik, buka muka surat 83.
Qala muallifu rahimahumullah maktub fi hadzal kitab. Kita masih lagi dalam membicarakan terapi kerasnya hati. Apa makna terapi? Ubat. Ataupun ubat ataupun cara nak menghilang kerasnya hati. Yang kelima, penulis ni menyebut menyaksikan. Qala muallifu rahimahumullah maktub fi hadzal kitab. Terapi yang kelima yang boleh melembutkan hati yang keras ialah menyaksikan sakaratul maut. Penulis ni cakap kalau kita nak lembutkan hati, nak ingat Allah Ta'ala, nak ingat akannya mati, pergi tengok menghampiri orang yang hampir-hampir mati. Sebab tuan-tuan, kalau saya pernah cerita dengan tuan-tuan, saya pernah tengok ada satu perempuan hari Jumaat pukul 10 lebih kurang dekat hospital besar di Nazak, sakarat. Saya tengok takut. Takut tak? Waktu saya hampir sembahyang Jumaat, dapat mesej, dia dapat mesej dalam grup, dia cakap Fulan bin Fulan telah kembali ke rahmatul. Maknanya waktu saya datang tu lagi 3-4 jam dia nak meninggal. Dia dah tuan-tuan mungkin pernah tengoklah macam mana mak ayah kita meninggal. Saya pernah saksikan arwah ayah saya meninggal. Dia cakap tak boleh bernafas. Memanglah di antara benda yang Allah Ta'ala bagi hari-hari pada kita ialah nafas. Pada orang yang nak meninggal, dia tak akan dapat nafas yang Allah Ta'ala bagi hari-hari. Bila nafas tu terhenti, paru-paru kita berhenti, maka berhentilah jantung kita. Di situlah letaknya kematian. Satu hari berapa kali kita tarik nafas? Beribu kali kita tarik. Adakah ianya percuma? Tak. Kita kena bayar. Bayar dengan apa? Sami'na wa ata'na. Allah Ta'ala suruh sembahyang. Allah Ta'ala suruh puasa. Baik. Jadi kalau kita boleh tengok orang meninggal, tuan-tuan, kita sedar. Timbul kesedaran pada kita bahawa benda ni akan berlaku pada kita satu hari nanti. Wajib dan mesti. Baik. Di antara petunjuk Nabi SAW adalah beliau menasihatkan kita untuk mendatangi atau menziarahi orang yang sakaratul maut ataupun orang yang hampir-hampir mati. Nabi suruh kita pergi tengok. Tempat saya kalau orang meninggal dipanggil saya lah. Cakap, ustaz datang tengok, ustaz nak confirmkan dah meninggal belum? Selalu saya datang memang dah meninggal lah. Saya selalu ajar tuan-tuan, kalau nak tahu dah meninggal ke belum, suluh mata dia. Kalau mata dia tu tak bergerak tu maknanya dah meninggal lah. Buka orang selalu meninggal ni mata tertutup, buka mata dia gini, ambil handphone. Ini saya ajar direct ni, kalau tak faham dia tak tahu saya. Mata siapa saya nak suluh ni? Buka lampu gini, suluh mata. Suluh. Blenset kan mata tu, tahu Melaka cakap blenset. Tanya Cik Umar belakang tu, dia orang Melaka tu. Jaket, baju jaket, mari simpan rumah datuk, malam tengok joget, bangun pagi dah mengantuk. Orang Melaka, pantun. Orang Melaka cakap blenset kan mata tu, tengok suluh. Kalau mata tu dah tak berain, dah tak bergerak, maknanya dah tak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pergi tengok orang nak dekat mati. Kita rasa nanti, ya Allah, ya Allah. Sebab kita disuruh berdoa selalu. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, ya Allah. Ya Allah, matikanlah, khatimkan aku, tamatkan riwayat aku. Allahumma khtim lana. Allahumma khtim lani bihusnil khatimah. Allahumma khtimni bihusnil khatimah. Ya Allah, matikanlah aku dengan keadaan yang baik. Wala tahtim alaina bisu'il khatimah. Jangan matikan kami dalam keadaan yang tak
Tak elok. Tu satu. Lagi satu dia suruh doa, yassir lana wala tu'assir. Apa makna yassir? Mudah. Wala tu'assir tamim bi khair. Tamatkanlah semua benda dengan baik. Kadang-kadang Allah Ta'ala uji kita macam-macam, tuan-tuan. Kadang-kadang orang tu meninggal awal. Pukul 10 dah meninggal. Asal tak ke bumi lagi. Ini tergantung kepada Allah Ta'ala nak bagi susah, nak bagi senang je. Tu. Kena postmortem lah, apalah. Kadang-kadang bukan postmortem. Orang yang, bila kita meninggal, perkara pertama kita nak buat apa dia? Telefon KKM, Kementerian Kesihatan, suruh dia datang buat pengesahan kematian. Bila KKM dah datang, surat mati itu baru bawa dengan IC si mati pergi balai. Siapa yang nak pergi? Ahli keluarga lah, takkan si mati pergi. Ahli keluarga pergi balai, bawa surat KKM tadi dengan IC. Ini benda hari-hari buat, tuan-tuan. Kalau tapi kalau orang dah mati, dia tak ambil tahulah. Daripada surat polis tadi tu ada 3 salinan. Salah satu dia ialah permit kubur. Dipanggil surat tanah perkuburan. Kalau tak ada surat tu, dia orang tak bagi tanam. Saya ada pernah sekali mandikan indul, tak ada surat tu, bawa balik indul. Tak dibenarkan. Kalau IC merah boleh, kalau tak ada IC, pasport dia tak boleh. Tu. Baik. Jadi Nabi ajar kita kalau nak ingat, nak lembutkan hati yang keras ni, pergi tengok orang mati. Dari Anas, ia berkata Nabi SAW mendatangi seorang pemuda yang sedang sakarat. Anas cakap, Nabi datang tengok orang yang dekat meninggal. Ia bertanya, bagaimana keadaanmu? Siapa ia ni tadi? Siapa ia ni? Nabi lah bertanya. Pemuda itu menjawab, demi Allah wahai Rasul. Nabi tanya dia, macam mana keadaan kamu? Demi Allah wahai Rasul, aku sangat mengharap Allah dan aku takut atas dosa-dosaku. Dia cakap, dia mengharap kepada Allah dan takut akan dosa. Kita sebenarnya bukan takut mati tu, sebab mati tu memang kalau kita takut pun dah datang. Cuma kita takut dosa kita. Banyak ke dosa kita? Banyaklah. Memang banyak dosa kita. Dosa ngumpat, dosa fitnah, dosa tengok aurat orang. Kalau tuan-tuan tak ada dosa langsung, tuan-tuan dah macam Nabi dan Rasul pula. Maksum. Sikit je dosa, Ustaz. Kalau sikit dosa tu dah macam wali pula. Wali ke? Mayang sunat apa? Duha pun susah. Apatah lagi semayang sunat tahajud. Semayang sunat duha siang pun susah nak kekal, susah nak buat, apatah lagi semayang malam. Dosa memang banyak. Cuma baki usia kita ni ada beberapa tahun lagi, tumpukan lebih kepada akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita kemudahan untuk beribadah dan Allah Ta'ala terima. Mudah-mudahan dosa dan pahala kita besok ditimbang. Pahala itu melebihi dosa. Amin ya rabbal alamin. Memanglah masuk syurga tu dengan rahmat dan rahim Allah. Tapi nak mendapatkan rahmat dan rahim Allah itu kena menjadi orang yang Allah Ta'ala sayang. Tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajtami'ani fi qalbi abdin fi misli hadzal mautini ila a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Tidak akan bertemu keduanya, iaitu rasa harap kepada Allah dan takut akan atas dosa dalam hati seseorang hamba pada saat-saat itu, iaitu saat-saat sakaratul maut.
kecuali Allah akan mengabulkan apa yang diharapkan dan melindungi dari apa sahaja yang membuatnya takut. Apa makna dia ni tuan-tuan? Maknanya rahmat Allah dan rasa takut tadi kita tidak akan dapat melainkan dengan pertolongan Allah. Menghilangkan rasa takut dan mendapat rahmat Allah tadi tak akan dapat melainkan dengan izin Allah. Itu sebab disebut anak-anak kewajipan dia apa? Ajar talqin. Dapat ke tak dapat itu hak Allah. Kalau ada anak yang soleh, baguslah tunggu kat tepi telinga kita. Allah. Tahu betul talqin. Talaki aja. Kalau jasa panjang lagi boleh la ilaha illallah. Dekat mana? Dekat telinga. Siapa yang nak talqin ni? Tentulah anak-anak yang soleh. Anak-anak ni tuan-tuan bukan tentunya masa kita mati dia ada. Betul tak? Ada yang tengah kerja pun ada. Ada dah mandi, dah kapan, dah semayang, tak balik-balik lagi pun ada, sibuk kerja. Sanggup ke kita berhenti kerja jaga mak bapak kita nak mati? Tak sanggup, jarang orang buat. Sanggup ke kita ambil cuti tanpa gaji jaga mak kita, mak ayah kita sampai mati? Tak ramai yang buat. Itu sebab kena ajar bini kita, ajarkan kita talqin ketika kita menghampiri mati. Bini duduklah tepi telinga. Allah. Jangan ikut dalam TV tu ngucap bang. Bukan ajar ngucap bang sebut tu. Ajar Allah kat telinga tu. Para ulama berkata memperhatikan keadaan mayit saat sakratul maut dan sesudah mati akan menyedarkan kita ngerinya kematian yang memutuskan semua kenikmatan. Disebut penulis ni cakap, ulama sebut banyak dalam kitab bahawa sesungguhnya kalau kita melihat orang mati dan kita tengok jasad dia selepas mati akan menyedarkan kita bahawa tentang ngerinya kematian. Allahu akbar. Tentu kita ingat lagi macam mana kita tengok mak ayah kita selepas meninggal terkujur Allah. Beruntunglah pada siapa-siapa yang dulu mak ayah dia meninggal, dia ada dekat tepi mak ayah dia dapat talqin, dan dia yang mandikan mak ayah dia yang kafankan mak ayah dia yang menyembahyangkan mak ayah dia, dan dia juga yang mentalkinkan mak ayah dia. Beruntunglah. Pada yang tak dapat, doakanlah banyak-banyak mak ayah kita ni tuan-tuan. Hati tergoncang, mata tak bisa terpejam dan badan tak sempat beristirahat. Kita akan termotivasi untuk beramal dan sungguh-sungguh dan rela berpayah-payah setelah melihat kematian. Kenapa saya sebut macam tadi tuan-tuan? Kadang-kadang orang tu meninggal, hari dia meninggal tu elok. Elok. Tapi bila sampai kat kubur, gali dah sampai nak bawah, jumpa batu besar, terpaksa gali lubang baru. Saya pernah jumpa tu. Lambat lagi bumi. Maknanya Allah Ta'ala nak bagi mudah, bagi payah tu bergantung kat Allah. Sebab kena doa, Allah yasir lahu wa la tu'asir tammim bi khairi Allah. Kelima, hal inilah yang harus dilakukan oleh mereka yang merasa hatinya keras dan banyak ternoda oleh dosa-dosa. Langkah-langkah di atas sangat membantunya mencari ubat bagi penyakit hati dan terlepas daripada jerat-jerat syaitan. Lima tadi apa dia? Pertama zikrullah. Yang kedua apa dia? Terapi hati yang keras. Yang kedua ialah membaca Quran. Yang kedua pertama zikrullah dan membaca Quran.
Yang kedua, merendahkan diri dan nangis di hadapan Allah. Yang ketiga, menghadiri majlis-majlis ilmu yang memberi ingatan tentang mati. Yang keempat, mengingati mati. Dan yang kelima, menziarahi orang yang hampir mati. Kalau noda-noda hatinya sangat banyak dan sudah berkarat serta begitu kuat keinginannya untuk melakukan dosa, hendaklah ia mencuba resepi ke-6. Penulis cakap kalau tak cukup dengan 5 tadi, adalah resepi yang ke-6. Resepi yang ke-6. Resepi yang ke-6 ni kalau saya baca memang tak sempat nak habis. Baik. Di awal tadi saya dah sebut tauhid. Ilmu yang mula-mula yang wajib kita belajar ialah tauhid. Ada orang tanya saya baru ni, ustaz, tauhid ni takat mana nak belajar orang awam? Orang awam. Saya lebih kurang tuan-tuan juga orang awam juga. Setidak-tidaknya belajar sifat 20. Belajar sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdahniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, alam, kaunuhu qadiran, sampailah mutakalliman. Baik, saya dah janji tadi, kalau sempat saya sebut sikit. Ni dekat masuk isyak dah. Mana dia sifat, mana dia zat. Sini ada belajar tauhid kan? Kita apa? Kita apa? Risalah tauhid. Ahli sunnah wal jemaah. Hikam. Oh, kita ahli sunnah wal jemaah. Tu yang ditulis oleh mufti wilayah dulu. Yang warna merah. Baik. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya cuba terangkan sepatutnya ni ilmu tauhid, tapi saya terangkan sikit. Apa dia sifat, apa dia zat, apa dia af'al, apa dia asma' Allah Taala. Sifat ini ialah sifat-sifat yang disebut secara terang dan jelas di dalam Al-Quran. Itu sifat. Contoh, wallahu sami'un alim. Kita selalu dengar ayat tu. Wallahu sami'un alim. Dialah Allah yang maha mendengar lagi alim. Apa alim? Mengetahui. Situ ada dua sifat. Itu ayat Quran. Dua sifat tadi disebut dalam Al-Quran. Nabi sebut, taraktu fikum amrain lan tadallu ma tamasaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan pada kamu dua benda. Kamu tidak akan sesat, lan tadallu. Kamu tidak akan sesat sampai bila-bila selagi mana kamu berpegang kepada keduanya. Apa dia? Kitabullah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnah aku. Baik. Tadi ayat Quran. Wallahu sami'un alim. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wajib percaya dan wajib mengimani semua ayat Quran. Siapa yang tak beriman dengan ayat Quran, hukum dia kafir. Dan ayat Quran tadi tuan-tuan dipanggil dalil, yang datang daripada nas. Nas maknanya dua benda. Apa dia? Al-Quran dan hadis. Mana nas? Orang selalu tanya kan, ustaz, mana nas dia? Nas dia datang daripada Quran ataupun hadis. Tak beriman ayat Quran, tolak satu ayat Quran. Jangan tolak ayat satu Quran, tolak satu huruf dalam Al-Quran, hukum dia kafir. Itu termasuk dalam bab jazam. Saya tak boleh kupas benda tu. Kalau saya kupas kan menjala ke sana habis ke sana. Baik, sifat yang kita dah tahu tadi dua.
mendengar dan maha mengetahui. Mana dia dalil tadi saya sebut ada dua. Pertama dia sebut dalil nakli. Apa dia dalil nakli? Al-Quran dan hadis. Apa dia dalil nakli? Itulah dia. Wallahu sami'un alim. Dan dalil yang dikendaki yang didatangkan ialah dua. Pertama dinamakan dalil nakli, yang kedua dinamakan dalil akli. Dalil nakli tadi ayat Quran, dalil akli ialah dalil yang menggunakan akal. Apa dia dalil akal yang mengatakan Allah Ta'ala tu maha mendengar lagi maha mengetahui? Mustahil pada Allah Ta'ala untuk membalas kebaikan seseorang dengan pahala seandainya Allah Ta'ala tu tidak mendengar. Kita baca Quran, Allah Ta'ala dengar tak? Dengar. Kita baca Quran, Allah Ta'ala tahu tak? Tahu. Jadi wajib pada Allah Ta'ala tu bersifat dengan mendengar dan maha mengetahui. Begitu juga kita mengumpat, Allah Ta'ala tahu tak? Tahu. Kita fitnah, Allah Ta'ala dengar tak? Dengar. Macam mana Allah Ta'ala nak membagi kita dosa dan pahala seandainya Allah Ta'ala tu tidak mendengar dan tidak tahu? Itu dalil akli. Baik, jadi sifat Allah Ta'ala tu wajib pada Allah Ta'ala tu mendengar dan mengetahui. Ini di antara dua sifat tadi tuan-tuan saya sebut. Sebenarnya saya dah pernah sebut dengan tuan-tuan dulu. Berapa sifat wajib pada Allah Ta'ala? Berapa? Tidak terhingga. Semua sifat kesempurnaan adalah milik Allah. Semua sifat kekurangan adalah milik makhluk. Jadi bila kata Allah Ta'ala tu mendengar, tu sifat Allah Ta'ala mendengar, sifat Allah Ta'ala mengetahui. Sekarang kita masuk bab zat pula. Kalau dah kita kata Allah Ta'ala tu mendengar dan mengetahui, macam mana cara Allah mendengar? Adakah Allah Ta'ala tu mendengar macam kita ada telinga, ada gegendang, ada cuping telinga? Tidak. Mana bukti dia? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalahan Allah Ta'ala tu dengan yang baharu. Apa dia baharu? Selain daripada Allah Ta'ala itu baharu. Kita dengar pakai telinga, Allah Ta'ala tak guna telinga mendengar. Kita mendengar pakai gegendang, Allah Ta'ala tak mendengar menggunakan gegendang. Kita mendengar suara yang kuat, yang dekat. Saya cakap tuan-tuan dengar, orang Taman Medan tak dengar apa saya cakap. Allah Ta'ala tak gitu. Allah Ta'ala boleh mendengar di mana-mana saja dan bila-bila masa saja. Malah di dalam hati apa yang kita berkata pun Allah Ta'ala maha mendengar. Jadi macam mana caranya Allah Ta'ala mendengar yang dikatakan tidak menggunakan alat, tidak ada masa, tidak ada jauh dan jarak? Itulah yang dinamakan zat Allah. Sebab Nabi sebut tafakaru fil halqilah wala tafakaru fi zatillah. Fikirlah kebesaran Allah Ta'ala. Tak usah fikir jauh. Macam mana Allah Ta'ala jadikan telinga? Pernah kita dengar orang buat telinga? Tak apa? Kalau telinga rosak pun masuk alat tu. Betul tak? Orang pekak pergi hospital, dia bagi alat tu. Itu untuk alat membantukan supaya benda. Adakah orang boleh cipta telinga? Tak boleh. Itu benda kita kena fikir. Macam mana Allah Ta'ala jadikan langit, bintang, matahari yang sentiasa bergerak hari-hari. Itu Nabi sebut, fikirkanlah apa kebesaran Allah, tapi jangan fikir zat itu yang dinamakan zat. Kalau tuan-tuan belajar bab wujud, disebut Allah Ta'ala itu zat yang wajibal wujud. Allah Ta'ala itu zat yang wajib wujud. Apa makna zat?
Zat, kalau kita nak pendekkan nak mudah faham, ialah sesuatu benda yang tidak ada cara untuk menerangkan akan dia. Contoh, zat besi dalam belimbing. Bolehkah kita keluarkan zat besi daripada belimbing? Tak boleh. Nak zat besi kena makan belimbing. Tu. Jadi Nabi tak bagi kita fikir apa dia zat. Macam mana Allah Ta'ala melihat, macam mana Allah Ta'ala mendengar, macam mana Allah Ta'ala tak. Itu semua termasuk dalam zat. Dan macam mana Allah Ta'ala itu pun disebut zat. Itu sebab saya selalu sebut dengan tuan-tuan, kejayaan seseorang Islam itu ialah yang sebenar, ialah kejayaan dapat memasuki syurga Allah. Bukannya berjaya beli rumah banglo, bukannya berjaya beli kereta besar. Itu bukan kejayaan, itu kejayaan dunia. Kejayaan sebenar ialah dapat memasuki syurga Allah. Itu kejayaan. Dan disebut lagi dalam kitab. Itu bunyi orang azan kat mana? Jam belakang tu. Dan disebut lagi dalam banyak kitab, nikmat yang paling besar besok bukannya nikmat memasuki syurga. Nikmat yang paling besar besok di akhirat ialah nikmat melihat apa yang dikatakan zat Allah. Sebab ketika Nabi SAW Isra' dan Mi'raj, ketika Nabi turun daripada langit, sahabat tanya Nabi, fara'aita rabbak. Kan cerita tu Nabi naik ke langit bertemu dengan Allah. Ambil perintah apa? Perintah sembahyang. Waktu Nabi turun, saya ingat. Dan bila Nabi turun daripada Isra' dan Mi'raj, sahabat tanya, ya Rasulullah, ketika engkau Isra' dan Mi'raj, fara'aita rabbak, adakah engkau melihat Tuhan kau? Ada engkau melihat Allah? Nabi jawab apa? Nur. Nabi cakap cuma cahaya. Maknanya Nabi pun belum tengok Allah Ta'ala, dan tidak ada orang pernah melihat Allah Ta'ala. Ia menjadinya rahsia kepada orang-orang yang berjaya memasuki syurga Allah dan mendapat nikmat yang besar, iaitu melihat zat Allah. Sekadar tu je tuan-tuan. Saya tak sempat nak cerita pasal apa dia af'al Allah Ta'ala dan juga apa dia asma' Allah Ta'ala. Kalau ada nanti orang mengajar tauhid, tanyalah. Ataupun bulan depan ingatkan saya. Saya terangkan apa yang dikatakan asma' Allah Ta'ala dan apakah yang dikatakan af'al Allah. Jadi takat ni aja. Faham apa saya sebut tadi? Mudah-mudahan ada manfaatnya pada saya dan juga tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat darjat kita dan menerima amalan kita, insya-Allah. Ada apa nak tanya? Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, nadah tangan mohon keredaan-Mu ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa pasangan kami ya Allah. Ampunkanlah dosa seluruh muslimin muslimat, sama ada yang hidup, lebih-lebih lagi yang telah berada di barzah ya Allah. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, permudahkanlah segala urusan kehidupan kami ya Allah. Hidup dan matikanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami dalam keadaan beriman kepada-Mu ya Allah, dalam keadaan yang Kau redha ya Allah, yang ini dalam keadaan Islam ya Allah. Akhirilah kalimah kami dan seluruh ahli keluarga kami dengan kalimah syahadah la ilaha
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hiasilah kehidupan kami dan seluruh ahli keluarga kami dengan akhlak yang terpuji ya Allah. Jauhkanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami daripada akhlak-akhlak yang tercela ya Allah. Tunjukkanlah pada kami dan seluruh ahli keluarga kami yang benar itu benar ya Allah. Rezekikanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami agar dapat melakukannya ya Allah. Kau tunjukkanlah pada kami dan seluruh ahli keluarga kami yang salah itu salah ya Allah. Berilah kami dan seluruh ahli keluarga kami kekuatan untuk meninggalkannya ya Allah. Kepada seluruh ahli keluarga kami yang telah berada di kubur ya Allah, permudahkanlah mereka di kubur ya Allah. Lapangkanlah kubur mereka ya Allah, terangilah kubur mereka ya Allah. Kau tukarkanlah lubang kubur yang sempit kepada taman-taman syurga yang penuh dengan kenikmatan ya Allah. Kami khususkan doa ini buat kepada kedua ibu bapa kami, pasangan kami, anak menantu kami, ahli keluarga terdekat kami yang telah mendahului kami ya Allah. Sebagai manusia biasa tentulah banyak salah dan silap yang mereka lakukan semasa hayat mereka ya Allah. Namun Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya Allah. Ampunkanlah segala kesalahan mereka ya Allah. Terimalah akan amal ibadah kebajikan yang pernah dilakukan semasa hayatnya ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Akhirilah tempat yang berilah kami tempat yang paling baik di penghujungnya, iaitu di syurga-Mu ya Allah. Bagi bertemu dengan-Mu ya Allah, bagi bertemu dengan para rasul-Mu, terutamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga bertemu dengan seluruh ahli keluarga kami yang telah lama meninggalkan kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. تُوبْنَا إِلَى اللَّهِ وَرَجَعْنَا إِلَى اللَّهِ وَنَدِمْنَا عَلَى مَا فَعَلْنَا